Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So, untuk segmen audio review pada hari ini, aku nak kongsikan serba sedikit mengenai AirPods 3rd Generation. Dan berkenaan AirPods 3 ni bagi aku, dia sesuai untuk ada dalam kategori TWS Mid-Range. Bukan disebabkan harga dia, tapi soal features yang dia ada. Kalau nak cerita soal harga, AirPods 3 ni dijual pada tanda harga jualan rasmi RM829. Memang satu tanda harga yang agak tinggi dan sepatutnya dengan tanda harga macam ni, korang dah boleh dapat earbuds yang penuh dengan features yang lebih latest. Jadi adakah AirPods 3 ni berbaloi dengan tanda harga jualan dia? Inilah dia guys, ulasan penuh daripada aku mengenai AirPods 3 setelah 2 bulan menggunakannya. So tanpa buang masa, ayo kita mulakan video ini. Okay, first kali aku nak cerita pasal rekaan luaran dia terlebih dahulu. So, rekaan yang ada pada AirPods 3 ni sebenarnya lebih kurang je dengan rekaan yang ada pada AirPods Pro. Cuma kali ni Apple kecilkan sikit tahap kelebaran dekat casing dia dan buang silikon ear tips dekat earbuds dia. So, itulah reka bentuk AirPods 3. Dan secara teknikal, kalau nak compare dengan AirPods generasi kedua sebelum ni, kita akan perasan yang kali ni Apple bawa satu rekaan yang baru, di mana dulunya menggunakan casing jenis vertical ataupun menegak, dan kali ni untuk AirPods 3 dia guna casing jenis horizontal ataupun melintang. So far rekaan casing horizontal ni agak menarik juga. Casing dia pun tak terlalu ringan. Dia ada satu berat yang akan buatkan casing dia ni feel premium, rasa solid. Lepas tu lid case untuk buka tutup pun terasa mahal. Yes, memang sedap. So, bila bahagian build quality yang premium, aku terpaksa akui yang Apple ni dia bagus juga dekat bahagian situ. Dan masa awal-awal aku pakai AirPods 3 dulu, aku macam tertanya-tanya mengenai tahap secure magnet untuk pegang earbuds. Sebab setiap kali aku masukkan earbuds ni dalam casing, dia tak ada rasa magnet tu pegang. Dia bukan tak ada magnet tau. Yes, dia memang ada magnet. Cuma biasanya kita akan sedarlah mengenai daya tarikan magnet tu macam mana. Kalau korang ada earbuds, korang mesti tahu kan bila korang letak, dia ada bunyi magnet tap, macam melekat kan. Dan dekat AirPods 3 ni dia tak ada feeling tu. So aku pun pelik lah, macam Apple ni betul serius ke dengan teknologi yang dia buat kan. Takkanlah company besar nak buat TWS macam ni. Tapi sebenarnya korang perlu tahu yang casing dia ni memang secure. Tahap magnet dia cukup bagus untuk pegang earbuds. Even kalau aku cuba untuk keluarkan pun dia tak boleh keluar dengan sendiri. Melainkan aku guna daya untuk tarik dia keluar. So masa mula-mula pakai memang terkejut juga sebab rasa macam casing murah kan. Tapi bila dah lama pakai baru sedar lah yang casing dia ni secure. Tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma mungkin perasaan sendiri je lah. Seterusnya untuk rekaan earbuds pula, obviously AirPods 3 guna rekaan jenis half in ear. Dan macam kita tahu, rekaan half ear ni dia jenis universal. Kebanyakan telinga boleh masuk. Dan selama aku guna, aku memang selesa untuk pakai AirPods 3. Tak pernah rasa sakit bila pakai, terutama bila pakai sambil baring dan sebagainya. Tapi disebabkan earbuds dia jenis berbatang, dia takkan masuk sangat dalam telinga korang. Dia tetap ada limitation ataupun senang kata dia ada lock dekat cuping telinga korang ni. So bila macam tu, risiko untuk terkeluar memang ada lah. Lagi-lagi bila korang pakai untuk bersukan dan sebagainya, korang terpaksa aware dekat situ. Korang terpaksa ambil perhatian lebih lah sebab AirPods 3 dia jenis mudah untuk terkeluar daripada telinga. Kemudian untuk spek dalaman pula, AirPods 3 hadir dengan H1 chip, iaitu chipset yang sama seperti AirPods generasi kedua. Dan dia juga turut hadir dengan sokongan Bluetooth 5.0 dan menggunakan Bluetooth codec AAC dan SBC. So itulah teknologi yang agak lama. Tapi macam sekarang ni aku tengah guna iPhone 11, aku tak rasa banyak sangat missing point. Contoh macam connection dia memang laju. Dan bagi aku TWS AirPods ni antara TWS yang paling senang untuk sambungkan dengan device korang. Memang laju je dia dapat connect, lagi-lagi kalau korang pakai iPhone. So itu satu benda yang bagus sebab kita tak perlu nak risau lagi pasal connection. Dan untuk pengetahuan korang, AirPods 3 ni dia masih ada IP rating, iaitu IP rating IPX4. So boleh kata sekadar average saja. Kalau terkena hujan atau perlu masa bersukan, dia masih lagi boleh handle. Dan selama 2 bulan aku guna AirPods 3, ada 3 features yang aku suka. Yang pertama adalah skin detect sensor. So far features detect kulit dekat AirPods 3 memang sangat accurate. Aku sendiri perasan Apple improve features ni sebab sampai sekarang aku masih ada AirPods generasi kedua. Dan kalau nak compare, AirPods 3 punya sensor kulit jauh lebih baik. Dia boleh kenal lah kita punya kulit. Contoh macam aku keluarkan earbuds daripada telinga, lagu akan stop kan. Lepas tu aku biarkan atas katil ke, masuk dalam poket ke, lagu tu dia takkan play tau selagi tak kena kulit kita. So boleh kata satu improvement yang bagus. Dan feature kedua yang aku suka adalah spatial audio. Spatial audio ni merupakan satu features yang menarik juga daripada Apple. Lagi-lagi bila korang guna untuk layan movie, korang akan rasa audio tu ada dekat sekeliling korang. So memang best lah, rasa macam tengok movie dekat panggung wayang. Dan spatial audio ni dia ada 2 jenis, satu jenis fix dan satu lagi head track. Aku tak bersarankan untuk korang guna spatial audio jenis head track untuk dengar lagu. Kalau dengar lagu yang banyak instrumen ataupun yang sound stage dia besar, jujur aku cakap dia punya audio akan rasa bersepah ataupun serabut. So memang tak best lah. Better guna spatial audio jenis fix ataupun offkan je bila dengar lagu.
Dan fungsi terakhir yang aku suka adalah command control dia. Untuk pengetahuan korang, AirPods 3 dia dah pakai fungsi squeeze force sama macam AirPods Pro. Dan command dia sangat mudah, dia ada 3 je command, iaitu korang squeeze sekali untuk pause dan playkan lagu, squeeze 2 kali untuk skip lagu ke depan, dan squeeze 3 kali untuk skip lagu ke belakang. Bagi aku, fungsi squeeze ni dia lebih praktikal sebab dia boleh elakkan dari tertukar command secara automatik macam fungsi tab dekat kebanyakan TWS. So, boleh kata yang fungsi ni feature proof juga dan aku harap brand lain pun boleh cuba fungsi macam ni. Dan untuk spek lain macam spek bateri, AirPods generasi ketiga mampu untuk bertahan selama 6 jam pada single charge dan 30 jam untuk casing dia. Dan selama penggunaan aku banyak guna untuk Discord dan kalau guna mikrofon, dia cuma mampu untuk bertahan selama 4 jam sahaja. Tapi kalau guna untuk dengar lagu atau media consumption, yes memang boleh dapat 6 jam untuk single charge. Dan seterusnya, macam mana dengan sound quality? Okey, apa yang aku perasan untuk AirPods 3 kali ni, dia punya sound quality lebih ke arah balance. Dia tak terlalu over sangat dalam menyampaikan sesebuah lagu dan kebanyakan lagu yang aku dengar boleh sesuai dengan AirPods 3. Lepas tu dia punya clarity pun agak bagus, kita boleh sedarlah kehadiran instrumen dalam lagu tersebut. Contoh macam aku dengar lagu Light Switch daripada Charlie Puth, aku boleh bezakan jenis instrumen, jenis beat, vokal dia menyanyi dan sebagainya. Dan lagu Charlie Puth ni macam kita tahu dia suka letak benda kan. Macam lagu Light Switch tu, ada satu part dia hidupkan switch bunyi ketak. So benda simple macam tu pun korang boleh dengar dengan jelas pada AirPods 3. Cuma bass dia lah, bass yang AirPods 3 ni hasilkan biasa saja, bukan jenis heavy bass sangat. So kalau korang jenis bass head, korang mungkin tak akan rasa puas lah sebab bass dia jenis neutral sahaja. Dan sebelum kita pergi dekat bahagian mikrofon, ada satu benda yang aku nak highlight. Macam kita semua tahu, AirPods 3 ni dia guna rekaan jenis half in ear. Dan disebabkan itu, dia tak ada ear tips untuk noise isolation. So noise cancellation dan noise isolation ni sebenarnya berbeza. Dua benda yang sangat berbeza dan AirPods 3 tidak mempunyai salah satu daripada fungsi tersebut. Dan of course, bila dia tak ada fungsi tu, ada dua perkara yang korang patut tahu. Yang pertama, korang boleh dengar suara luar dengan jelas walaupun tengah play lagu, sama macam konsep transparency mode. Dan yang kedua, audio bleeding juga turut berpotensi untuk berlaku. So, audio bleeding ni apa? Okey, audio bleeding ni senang kata macam leaking. Contoh, korang minum air dengan cawan yang bocor. Dan samalah konsep macam audio bleeding, di mana bila korang pakai earbuds half ear, lepas tu korang play lagu dengan kuat, orang yang duduk dekat sebelah korang ni dia berpotensi juga untuk dengar lagu yang korang play tadi. Contoh macam korang naik MRT, korang nak feeling kan contohnya. Lepas tu korang tak nak dengar bunyi stesen, bunyi orang bercakap. Lepas tu korang pakailah AirPods 3 sambil buka volume yang tertinggi. So orang yang duduk dekat sebelah korang dalam MRT tu, dia berpotensi juga untuk dengar lagu yang korang play tadi. So itulah dia leaking audio. Dan dua perkara tersebut boleh kata antara kekurangan yang korang patut consider sebelum memilih AirPods 3. Dan yang terakhir, macam mana dengan mic quality? Dari ini adalah contoh mic quality daripada AirPods 3. So korang rasa mic quality ni macam mana? Bagi pendapat aku, mic daripada AirPods ni boleh kata antara yang terbaik sebab aku dah pernah guna AirPods 2, AirPods Pro macam aku dulu sebelum ni dan sekarang ni AirPods 3. Dan kebanyakannya tak pernah gagal lagi, semua memang perform bila bahagian mikrofon dan memang best lah bila aku guna untuk call, untuk Google Meet, Discord dan so far tak ada lagi yang komplain pasal mic. So korang rasa mic quality ni macam mana? Jelas tak suara aku? Bagus tak? Kena tak dengan cita rasa korang? Korang boleh kongsikan pendapat korang di ruangan komen. Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Sebarang pendapat yang aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Dan untuk video kali ini, aku tak sebut mengenai latency pada AirPods 3 disebabkan aku rasa macam tak ada delay. Memang bila main game tu, rasa macam pakai wired earphone. Itulah, kalau aku nak cerita pun macam tak banyak benda sebab tak rasa sangat delay dia tu. Memang best lah bila main game pakai AirPods 3. Jadi kesimpulannya, berbaloi ke beli AirPods 3 ni? Kalau nak kata berbaloi, macam tak juga. Sebab harga dia mahal, bukan kategori mampu milik. Cuma kalau korang ni jenis suka dengar lagu secara casual macam aku, lepas tu korang mencari sebuah Bluetooth earphone yang mampu hasilkan audio yang balance, dan aku memang recommend untuk korang beli AirPods 3. Tapi kalau korang rasa nak lagi berbaloi dengan apa yang korang spend, dan nak rasa fungsi active noise cancellation, better ambil je AirPods Pro. Tak silap aku, dekat Shopee mesin sekarang dah murah, dalam RM899 dah boleh beli. So itulah, yang ni 829, AirPods Pro 899. So jurangnya sikit, RM70-80 dah boleh beli. Kan? Apa-apa pun, aku cuma boleh recommend saja, tapi keputusan akhir ada dekat tangan korang sendiri. So better korang pilih mengikut keselesaan korang. Dan seperti biasa, aku akan tinggalkan link pembelian dekat description box di bawah. So kalau korang berminat, korang boleh beli. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching, dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel MD Aizan. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah, and see you guys
in the next video. Bye-bye.